Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita, kitab Shiratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh. Mukhtasar berkitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Jadi kita bincang dah sikit sana ni sebab ada gangguan. Kita bertimah kita sambung balik iaitu tentang berkaitan dengan rukun haji, perkara sunat lah yang berkaitan yang berdamping yang berdepek dengan rukun haji ni. Okay, kita bincang lagi sunat memakai bawai bagi lelaki atau lainnya pada badannya dua bahagian ihram. Jadi pakai badan saja dan pakai pakaian dah. Kemudian daripada mandinya lepas mandilah, dan terafdal bawai itu kasturi dicampur dengan air mawar ni. Tetapi makruh memakai jibt pada kerana najis, kata najis apa benda lah. Dan demikian lagi makruh memakai bau-bauan pada kain. Tak bolehlah pakai pakaian ni makruh yang kata dah, walaupun tidak ihram lagi. Ihram tak lagi tak bolehlah. Haram pula dah. Dan tiada haram jika tanggal bekas bau-bauan itu kemudian daripada ihramnya dah. Dapat ihram ni apa? Tanggal bekas bau-bauan dah. Jikalau pada kainnya sekalipun tangga tu dia pakai badan dah, lekat baju dah. Kena baju ke bekas bawang itu dia maafkanlah. Okey pakai dah, dia pakainya sebelum ihram. Jikalau pakaiannya sekalipun lekat ke pakai dia lah. Tetapi jikalau diambilnya bawang itu daripada badannya atau daripada kainnya, kemudian maka dipakainya pula pada badannya atau pada kainnya tak kala ia dalam keadaan ihram. Dia ambil hak lekat di pakaian dia tu, hak di pakaian dia, hak lekat di pakaian dia atau di tubuh dia, yang ambil ia lesen pak naik pula dah. Atau ditanggalkannya kainnya yang kena bau-bauan itu, kemudian maka dipakainya semula pula, maka wajiblah atasnya membayar fidyah dah. Jadi dia tidak pecah lah. Kalau pecah tak boleh pakai pakaian yang bau wangi tu dah. Sebab seolah dia pakai bau wangi lah. Dia pakai bau wangi sebelum dia ihram, sebelum dia niat dah. Kalau dia dah pecah, nak pakai semula seolah baru pakai, tak boleh dah. Gitulah. Dia kira tak boleh ni ialah semasa pakai ketika lepas ihram, lepas niat ihram dah. Dan demikian lagi jika kalau disentuhnya bau-bauan dengan tangannya, lagi disengajakannya, maka wajiblah atasnya fidyah dah. Sengaja jamah tempat ada wangi, tempat ni ada wangi, pisau senesek ni nak ambil bau dia dah, tak boleh lah. Tetapi jikalau pindah bau-bauannya itu sebab berpeluh, maka iaitu tiada mengapa dah. Ia mungkin pakai minyak wangi tubuh, tiba peluh tu kaki ke bahagian bawah dah. Jadi tidaklah kira kena pakai bahagian bawah tempat lain tu bukan dengan usaha dia, bukan sengaja dia, maka itu tidak tak apa, tidak dimaafkan dah. Tak payah bayar fidyah lah. Dan sunat bagi lelaki mau dahulu daripada ihram, daripada niat ihram tu, ia memakai kain safa, penggangan dan cadar yang putih. Keduanya lagi baru dah. Dah. Dia macam pakai orang lah, kita tahu berlaku lah. Ada bahagian bawah kain, lepas tu cadarnya bahagian selimut di atas ni. Dan jika tiada diperolehnya seperti yang demikian itu, maka dipakainya yang sudah terbasuh dah. Maksudnya pakai putih hak baru dah. Kalau tak ada kan ambil hak basuh hak lama, tak apa dah. Dan sunat membasuh kain yang baru jika ghalib ihtimal najis pada sebahagian kain itu. Kalau takut najis, dia kata pakaian baru tu boleh basuh. Tak kisahlah dah. Yang pentingnya bersih lah, tak apalah dah. Dan demikian lagi sunat ia memakai dua ni'lain, dua selipar lah yang baru. Baru juga. Dan makruh memakai kain yang tercelup dalam ihramnya. Dia tak boleh pakai kain yang tercelup dalam gana dalam ihramnya. Dia kata makruh. Warna berwarna kalau celup berwarna kalau. Maksudnya putih gitu dah. Dan demikian lagi makruh memakai kain yang kena najis dalam ihram. Bukan haram dan makruh dah. Tetapi haram memakai kain dan apa dah? Kekemar dan kesumbar pada lelaki-lelaki ni. Ni dia ni warna yang perempuan dulu kat warna oranye ke kuning-kuningan tu. Usfur ke apa ya, kesumbar ya, kata warna kesumbar tu warna untuk etin zaman dulu. Ni tahulah. Dia kata haram nah.
Pakaian najis pun makruh tapi hak ni haram lah. Gitulah dah. Gigi supun perempuan. Adapun pada perempuan dan khunsa, janganlah ia membukakan segala tubuhnya melainkan mukanya dan kedua tangannya. Macam aurat biasalah. Muka dan tangannya saja. Hingga pergelangan tangan lah. Jua dah. Dan sunat bagi lelaki-lelaki dahulu daripada mandi ihram, hendaklah ia mengandam misalnya dan memintal bulu ketiak. Itulah cabut dah. Cabut bulu ketiaknya. Ataupun cukur lah. Dan menyukur bulu ari-arinya. Dan mengerak kukunya. Melainkan pada 10. Itulah maksudnya sebelumnya mandi ihram tu. Buat itulah. Melainkan pada 10 hari bulan Zulhijjah. Bagi barang siapa yang menghendaki korban. Siapa-siapa nak korban. Tak molek lah dia nak kerak kuku ni. Kata korban tu molek kat kuku. Apa lah. Kat kuku kat semua sekali lah. Sebut sana ni lah. Kecuali orang nak tu lah korban. Setelah itu maka sunat ia mengerjakan 2 rakaat semayang. Setelah itu habis-habis itulah. Bagi nak korban tak payah potong kuku ke apalah. Setelah itu maka sunat ia mengerjakan 2 rakaat semayang sunat kerana ihram. Lepas ni ihram dia sunat. Itulah. Tadi sebelum ihram kat kuku ke apa sebelum ihram sebelum mandi selepas mandi dah. Moleknya kat kuku ke apa mandi. Atau lepas mandi tak apa dah. Lepas tu barulah itulah semaya sunat ihram dah. Usolli raka'ataini sunnatul ihram lillahi ta'ala Allahu akbar. Artinya aku sembahyangkan 2 rakaat sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Dan jangan ia sembahyang 2 rakaat itu pada waktu karahah. Waktu yang dimakruhkan. Kerana yang demikian itu haram mengerjakan dia dalam waktu itu. Ada bahalah, ada kata haram, ada kata makruh. Tapi waktu tu waktu yang dibenci atau waktu haram lah. Gitu juga lah. Dia tak molek lah mana. Kita nak suruh boleh pahala, tak ada pahala. Bukan dia lah. Jadi jangan semaya lepas subuh, lepas asar. Gitu lah. Melainkan dalam haram Mekah. Kecuali Masjidil Haram Mekah. Masjidil Haram Mekah, semaya masa mana pun tak apa. Dan kafal lah, cukup lah akan ganti 2 rakaat sunat ihram itu jika dikerjakannya semuanya fardu. Dia nak semaya sunat ihram, lepas ni ihram ke apa, tiba masuk semaya fardu dah. Orang nak semaya jemaah dah dah. Dan nak semaya jemaah, dia ikut semaya jemaah tu, kira ganti lah semaya fardu. Macam semaya tahiyatul masjid lah. Boleh tupai dah. Banyak boleh tupai ni semaya istikharah. Nabi kata boleh tupai. Bahkan semaya hajat pun boleh tupai. Dia boleh tupai dah. Tak perlu buat suku-suku dah. Bagi hak boleh tupai tu, senin molek waktu lain tupai sekaligus ada. Tak perlu nak semaya sunat hajat lah. Jum'ah masing-masing lah. Pulak dak suku lah. Sekaligus lah sebenarnya. Atau sunat yang lain sekalipun boleh tupai semaya sunat lain pun dah. Sekalipun. Tetapi jika diniatkannya salah sesuatu daripada keduanya, serta dengan sembahyang ihram, maka hasillah pahala kedua-duanya dah. Kalau dia niat sekali, capur dua, boleh lah. Dan jika diniatkannya akan fardu, maka hasillah baginya fardu ain jua, dan tiadalah hasil baginya pahala sunat ihram. Seperti yang telah tersebut itu, ni pendapat ulama lah. Ada kata jadi, ada kata tidak dah. Tapi sebenarnya dia kira ganti lah. Yang pentingnya lepas ihram tu molek semaya dah. Jangan lepas ihram tu tak semaya. Gitu kira lah. Macam semaya tahiyatul masjid juga. Ataupun semaya lain-lain boleh tupai lah. Semaya sunat wuduk lah. Bila semaya sunat wuduk, semaya qabliyah. Boleh juga. Tupai sekali. Yang telah tersebut itu pada masalah tahiyatul masjid. Sebuah masjid tahiyatul masjid perbincangan dia. Dan apabila setelah selesailah ia daripada semaya 2 rakaat itu, maka hendaklah ia ihram. Lepas tu dia ihram dah. Dia semaya sunat ihram dulu sebelum ihram dah. Belum niat dah. Bukan ihram dulu dah. Baru semaya dah. Semaya sunat ihram dulu baru ihram. Barulah lepas tu baru ihram. Tak kali itu berhadap ia ke kiblat dah. Cara ihramnya menghadap ke kiblat. Dan terafdal bahawa ihram iaitu niat ihram itu ketika memulai berjalan. Start nak jalan itu niat ihram dah. Dan jika ia berkenderaan, maka ia ihram tak kala tetap atas kenderaannya. Dia atas bah lah. Kita kata dah ni ready dah atas bah tu baru niat ihram. Kepada jalan Mekah. Dan jika ia berjalan, maka hendaklah ia ihram tak kala ia berhadap kepada jalan Mekah. Dan sunat bagi naik haji masuk ia ke Mekah dahulu daripada berhenti di Arafah. Jadi orang naik haji ni masuk Mekah dulu dah. Arafah tu masa dia lah. Dia masa dia tu baru di Arafah dah.
Kerana banyak fadilat luput jika ia masuk dalam Mekah kemudian daripada berhenti di Arafah dah. Jadi dia masuk Arafah dulu. Lepas sudah benda-benda tawakhudu ke gapo tu baru dia keluar dah. Jadi demikian lagi senang ia masuk ke dalam Mekah pada pihak jalan yang bernama Hajjun ya. Hajjun tempat perjalanan ke Hujur. Di ke apa dah? Hujur sekalipun. Dan lagi sunat ia masuk ke dalam Mekah pada ketika siang. Bukit macam mana siang hari molek dia. Dan yang terafdal itu masuk ia kemudian daripada sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh masuk mati ya. Lagi sunat ia masuk dengan berjalan, lagi tiada berkaus, tidak terpakai kasut, stocking gawat. Jika tiada kedatangan padanya masyarakat lah. Kata seperti masyarakat. Atau tiada ia takut akan najis pada kakinya. Kalau takut najis tu, ialah pakailah dah selipar kasut. Lagi tiada dhaif ia daripada mengerjakan segala yang fadilat. Kerana berjalan dengan tiada berkaus tu, berkasut, stocking kaki. Itu tiada tanda merendahkan diri. Lagi sopan. Jadi tak selipar kasut kau gapo, stocking gapo ni. Tanda hina diri, rendah diri lah. Dari kerana itulah sunat baginya berjalan dengan berkaus daripada tempat permulaan ihram. Permulaan ihram itu pakai lagi dah. Dan terafdal bagi perempuan itu masuk ia ke Mekah dalam rangkanya dan apa ni? Sayangnya bagi barang siapa yang masuk tempat haram Mekah, hendaklah ia takut akan Allah Ta'ala. Lagi sangat merendahkan dirinya. Sekarang dapat kuasanya. Jadi ia kena rendah dirilah masuk Mekah tu. Hina diri dia. Dan demikian lagi demikianlah dikerjakannya hingga ia masuk babus salam. Mula tu masuk babus salam lah. Dan hendaklah ia mendahulukan tawaf daripada memakai kain. Yang lain. Tawaf dulu baru pakai kain lain dah. Dan daripada menyewa rumah ni. Tawaf dulu dah. Siapa-siapa Mekah tawaf dulu yang cara ke big gapo, cari rumah sewa gapo tak payah kalau kira lah dah. Dan daripada menyewa rumah dan barang sebagainya dah. Jika dapat maka apabila dilihatnya Ka'batullah atau sampai yang buta atau barang siapa yang apa dah? Yang kabir matanya, kabur matanya dah. Kepada tempat yang kelihatan padanya Ka'batullah umpamanya jika ia tiada buta nescaya dilihat ianya lah daripada tempat itu Ka'batullah maka berdirilah ia di sana dah. Lepas nampak Kaabah tu berdiri dah. Dulu nampak lah lawan ini bangunan tu tinggi-tinggi tak nampak kecuali dekat mana nampak dah. Maka berdirilah ia di sana serta ia mengangkatkan kedua tangannya lalu ia minta doa. Demikian bunyinya lah. Dia nampak Kaabah tu daripada jauh tu dia berdiri doa lalu dah. Nanti kalau bagi nampak lah. Kalau duduk jauh tak nampak lah ni tahulah. Mungkin bangunan banyak dah sekeliling Mekah. Jadi tak nampak Kaabah ni dah. Bangunan Masjidil Haram tu besar dah. Bangunan sekeliling dia besar juga. Kalau nampak dia kata Allah bacalah berarti doa Allah mazid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa taqriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa 'azamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu syarifan tashrifan wa takriman wa ta'ziman abirran Allahumma antas salam wa minkas salam fahyina rabbana bisalam. Ini bacalah doa apabila nampak Kaabah daripada jauh dah. Jadi hai Tuhanku, tambahlah olehmu kiranya akan Ka'batullah itu ketinggian dan kebesaran dan kemuliaan dan kelebihan dan hebat. Rasa hebat Kaabah dah. Dan tambah olehmu kiranya akan memuliakan dia dan membesarkan dia daripada yang naik haji dan umrah dengan ketinggian dan kelebihan dan kebesaran dan kebajikan. Pada orang yang melawat pun doa juga dah. Hai Tuhanku, engkau jua sejahtera daripada yang tiada layak pada hadratmu dan daripada jua dah sejahtera kamu. Maksudnya kebaikan sejahtera itu selamat itu daripada Allah SWT berlaku. Daripada segala kejahatan. Ya Tuhanku, hidupkan kiranya kami dengan sejahtera gitu dah. Itu doa je lebih kurang masuk terhadap doa kita baca memula nampak Kaabah dah.
Dan lagi ia minta doa barang yang dikendakinya. Mungkin pada doa itu saja doa lah apa hak hajat dia, hak penting-penting doa situ. Maka tak kala masuklah ia ke dalam Masjidil Haram lalu ia tawaf qudum kerana menghormati Ka'batullah. Tawaf qudum dulu mula dah. Tetapi jika dilihatnya segala jemaah berdiri atau hampir akan sembahyang atau picik waktunya, maksudnya waktu yang singkat lah, pendek, tak ada lah. Pecik waktu sembahyang jikalau sunat sekalipun atau ditegur orang akan dia daripada masuk tawaf atau sangat sesak manusia pada tempat tawaf, maka takutlah ia kerana kesukaran itu, maka sunat ia sembahyang pada 2 surah. Yang pertama dah. Jadi tak perlu dia pergi tawaf lah, dia sembahyang sunat sembahyang dulu dah. Dan sembahyang tahiyatul masjid lah. Nak tawaf payah sembahyang tahiyatul masjid. Ia daripada surah yang terkemudian dah. Kalau orang sembahyang jemaah lah. Kalau dia ada sembahyang tahiyatul masjid dan tawaf payah, sembahyang tahiyatul masjid saja dah. Dan harusnya sunat tawaf qudum itu bagi barang siapa yang masuk dalam Mekah, bagi yang tiada menghendaki haji dah. Tawaf qudum ni orang bukan buat haji, buat umrah dulu dah. Atau menghendaki haji atau haji qiran dahulu daripada berhenti di Arafah. Haji qiran ni ia sekali serentak dengan umrah lah. Jadi kerana bahawasanya tiada dapat ada pada mereka itu tawaf yang fardu, tiada sunat tawaf qudum itu atas yang umrah. Kerana wajib atasnya tawaf umrah tak kala masuk dalam Mekah. Jadi orang hak tawaf tamattu ni dia keadanya tawaf umrah dululah nah. Tawaf qudum tu tawaf umrah nah. Dan bila dikerjakannya tawaf umrah itu, maka termasuklah dalamnya tawaf qudum. Jadi tawaf umrah tu termasuk tawaf qudum bagi haji tamattu ya. Dan demikian lagi tiada tawaf qudum bagi orang yang naik haji atau qarin. Tiada tawaf qudum bagi orang yang naik haji atau qarinah. Haji qarinah. Yang ia masuk dalam Mekah kemudian daripada berhenti di Arafah. Dia berhenti di Arafah dulu baru masuk Mekah tu, dia macam haji qarin. Dia kira tak bukan haji tawaf qudum lah. Dan yang masuk dalam Mekah ketika tengah malam hari raya haji, maka adalah wajib atasnya tawaf haji jua. Bila dikerjakannya tawaf itu, maka termasuk dalamnya tawaf qudum. Ada. Mari lewat cerita, mari lewat dah. Jadi tak ada dah. Apa kau buku Arafah ada semata tu pergi tawaf haji dah, tawaf rukun dah. Jadi tawaf rukun dia, tawaf qudum dia sekaligus dah. Dan tiada luput tawaf qudum dengan sebab ia duduk dalam Masjidil Haram jikalau kerana sembahyang tahiyatul masjid sekalipun. Dia bukan macam ada duduk bincang sembahyang tahiyatul masjid ni tak boleh. Dia duduk tak boleh. Mazhab kita biasanya tak. Ada mazhab kata boleh juga. Duduk pun dah. Sembahyang tahiyatul masjid ni. Jangan lama sangat je dah. Tapi kalau tu lebih cek kata leh tahiyatul masjid pun kalau dia duduk tu bab tawaf ni duduk sekali mana setara mana duduk pun boleh. Tawaf lagi lah. Atau lepas main tahiyatul masjid pun boleh lagi tawaf lagi dah. Dan sunat bagi perempuan yang elok parasnya mentakhirkan tawaf qudum hingga malam. Ni bagotin molek malam kalau boleh kan. Jika tiada takut akan kedatangan haid lah. Kalau rasa ada takut mari haid kan, cepat-cepat lah. Tawaf ni dah. Dan demikian lagi sunat bagi barang siapa masuk tempat haram atau Mekah hendaklah ia ihram dengan mengerjakan rukun haji. Jadi kalau waktu haji tu itulah ihram start nak ihram haji pula lah daripada Mekah ni. Nak tu you ada percara haji pula dah. Percara haji ni dia pakai macam umrah lah, nak keluar ke Tan'im ke apa tak perlu lah dah. Dia ada percara haji pula, tak ritual haji pula. Fasal pada menyatakan segala wajib tawaf dan sunat tawaf. Bermula segala wajib tawaf itu 8 perkara. Sunat tawaf tu ada 8 perkara. Pertama, menutup aurat. Pertama. Yang kedua, suci ia daripada hadas. Jadi, wajib lah tawaf tu dah. 8 perkara dah. Dia boleh batal kau gitulah. Kedua, suci ia daripada hadas akbar dan hadas asghar kecil dah. Ada hadun ke gapo ketuk gapo kena ambil semua dah lah. Semaya dah. Yang ketiga, wajib tawaf juga suci daripada najis pada kainnya dan badannya dan tempat tawafnya.
Tetapi jikalau ia berhadas atau kena najis kainnya atau badannya atau tempat tawafnya dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Dah. Jadi hak toleh tu tawaf najis yang tidak dimaafkan lah dah. Atau terbuka auratnya serta kuasa menutup dia dalam tawafnya. Masa menutup tawaf tu dia lagi tutup. Bila tawaf terbuka tutup selalu dah. Maka bersucilah ia dan menutupilah ia akan auratnya dengan segera, maka hendaklah dihubungnya lah tawafnya. Maksud tak putus lah tawafnya, ada lagi lah. Dia boleh sambung lalu dah. Jikalau dengan disengaja lagi lanjut masa perceraiannya sekalipun kalau sengaja pun, kalau boleh tutup lama sikit pun, kalau boleh tutup dah. Dan tiada syarat dalamnya mualat, tetapi sunat ia mulai tawaf. Dah tidak mesti mualat lah dah. Ya basuh berti mentah sama pula dah. Sudut 7 dah. Cumanya kata mualatnya sunatnya mula daripada awal lah kata dah. Tapi boleh dia sambung cuci sambung balik tu lambat sikit pun tak apa dah. Lambat sikit pun tak apa. Lama sikit perceraian tu kena najis nak dia pun berti metal lah sampai 2 kali tawaf. Berti basuh-basuh cuci pakaian dia, masuk balik ambil semayang mula lah. Masuk mula sambung lebih lagi boleh dah. Adapun jika ghaliblah najis pada tempat tawaf dan amlah najisnya biasa najis, maka iaitu dimaafkan najis hak dimaafkan dah kerana sukar menjauh dia pada musim haji ni. Dan lain-lainnya dengan syarat jangan disengajakan berjalan atas najis itu. Bukan pisah nak tijuk tanah najis lah. Kata sengaja tertijuk ke apa dimaafkan. Dan tiada ada basuh salah satu daripada yang menyentuh dia dah. Tak melekat juga dah. Yang disentuhnya tak kira badan kita ke ataupun benda tu tidak basuh, dia kira tak melekat, dimaafkan. Dan jika tiada kuasa ia menutup aurat, maka tawaflah ia lagi tiada diwajib atasnya mengulang dia dah. Tak boleh tutup molek aurat, dia kata seteruslah. Sekat mana boleh. Adapun yang tayamum dan yang kena najis lagi tiada diperolehnya air, maka harus ia tawaf rukun supaya hasil baginya tahallul. Maka apabila ia kembali ke Mekah, maka wajiblah atas keduanya mengulangi tawafnya. Kalau dia payah nak tu, buat dah dosa dah. Tawaf rukun kau gapo apa, lepas tu buat semula dia kata kan. Hasil tahallul baginya dah. Kalau kembali pasalnya nak ulai-ulai kan. Dah gaji-gaji ikut rombongan ni. Lepas ni pula kalau tu kan. Keempat, hendaklah dikirikannya Ka'batullah jikalau jadikannya kepalanya ke bawah dan kainnya ke atas. Jadi dia Kaabah tu tak kelek kiri lah. Alik kiri bahu, kiri dia dah ngadap Kaabah. Dan kainnya ke atas atau mukanya ke langitnya. Dan ke belakangnya ke bumi atau aksun sebaliknya, atau tawaf dengan berangkat atau mengesok jikalau kuasa ia berjalan sekalipun, maka sahlah tawafnya dah. Asal ke gitu sahlah tawaf dia dah. Kerana diperolehnya keadaan Ka'batullah itu dikiranya, jadi Kaabah daripada dikiranya. Lagi hasil kelakuan tawafnya seperti yang disuruhkan syarak, tetapi jikalau dikanankan Ka'batullah lalu berjalan ia daripada Hajar Aswad kepada Rukun Yamani, maka tiadalah sah tawafnya. Kalau alik kanan bahu dia menghadap Kaabah, tak sah tawaf dia. Dan demikianlah jikalau berhadap dadanya kepada Ka'batullah lalu berjalan dengan undurnya ke kanan atau ke kirinya, macam ketel jalan. Atau dikanankan Ka'batullah serta disuruh ke belakangnya kepada pihak bab, dia jalan balik dia undur ke belakang dia. Maka tiadalah sah tawafnya, tak sah juga. Dia nak alik kiri juga dah. Buatlah cara mana pun tak boleh cara lain dah. Masalah bila berhadaplah ia kepada Ka'batullah kerana minta doa atau barang sebagainya, maka hendaklah ia meliharakan perjalanan dalam tawaf supaya jangan lepas suatu suku daripada lambungnya pada mengirikan Kaabah. Jadi dia kena jaga biar bahu dia menghadap kiri samalah, bahu kiri menghadap ke Kaabah sama dah. Nak doa sama ada pada. Jadi nak doa utama ni pun tak boleh, dia kena jaga dia kiri dah. Biar bahu kiri dia menghadap ke Kaabah.
Kelima, hendaklah ia memulai tawaf pada Hajarul Aswad. Start dengan Hajarul Aswad, maka tiada sah tawaf jika dimulainya lepas daripada Hajarul Aswad. Tak kira lah. Jika start dengan Hajarul Aswad. Maka jika dengan lupanya sekalipun, lupa pun tak boleh lah. Dia kena betul-betul ikut syarat dia, kena start dengan Hajarul Aswad. Maka terlepaslah daripada Hajarul Aswad, maka hendaklah dimulainya tawaf daripada Hajarul Aswad semua dah lah. Dia kira start dengan, dia kena ikut sungai dah, tak boleh nak undur dah, tepuk kok dia dah. Jadi dia start mula lah. Kira macam orang pertama tak jadilah nah, sebabnya dia tak start dengan Hajarul Aswad. Orang kedua tu bagi kira orang pertama dah. Keenam, hendaklah berbetulan lambung kirinya dengan Hajarul Aswad, bahu alik kiri dia, atau setengah Hajarul Aswad, sekira-kira tiada lepas suatu suku daripada lambung kirinya, bahu kanan lah dah. Daripada suatu suku Hajarul Aswad. Maksudnya start tu betul dah bahu kiri kita menghadap Hajarul Aswad dah. Jangan bahu kiri kita tak menghadap ke arah Hajarul Aswad lagi dah. Nak start tu dah. Tetapi jikalau tiada berbetulan lambung kirinya dengan Hajarul Aswad atau setengahnya, umpamanya jika lepas Hajarul Aswad dengan setengah lambungnya lambungnya kiri kepada pihak bab atau terdahulu niat tawaf itu daripada berbetulan lambung kirinya, seperti yang termazkur itu, atau kemudian niat itu daripada berbetulan lambung kirinya, maka tidaklah sah tawafnya. Ya, kena betul-betul niat situ lah. Tak wajib dimaqaranahkan niat itu ketika mengirikan Hajarul Aswad. Titik sangat ni. Betul-betul Hajarul Aswad dari kiri tu, masa tu niat. Tapi niat tu gitulah lah. Aku tawaf ni lah. Kerana Allah adalah hati perut. Dia tahu lah. Jadi dah tawaf ni. Jika ada niat itu wajib, kerana wajib berbetulan pada Hajarul Aswad dengan lambungnya kiri itu, iaitu ada pun murad pada lambung kiri itu, iaitu yang pada pihak ketiak. Maka yang terafdal perintah berbetulan. Jadi demikian itu, iaitu hendaklah ia berdiri pada pihak rukun Yamani, sekira-kira jadi bahunya kanan pada Hajarul Aswad. Maka berniatlah ia lalu berjalan serta dikirikannya Hajarul Aswad dengan lambungnya kiri. Maka berhadaplah ia kepada Hajarul Aswad, kemudian maka dikirikannya pula Ka'batullah dengan lambungnya kiri. Dan jika ditinggalkan berhadap kepada Hajarul Aswad, maka luputlah fadilah itu dan tiada harus berhadap kepada Ka'batullah dalam tawaf, melainkan pada tempat ini juga dah. Jadi Hajarul Aswad ni kalau nak cium, kalau masa tawaf boleh dah, tapi payahlah dah. Jadi tak melambai lah. Kalau kita berhenti ngadak ke Hajarul Aswad tu boleh, tapi kena start mula tu kena ngiri pula. Janganlah kena tolak ke orang kat. Tak jadi kena undur balik lah dah. Biar dia duduk start situ lah. Start kira tu. Betul-betul start Hajarul Aswad. Kiri. Bahu kiri kita ni betul-betul menghadap ke Hajarul Aswad dah. Kalau kita sunat cium ke, sunat nak apa panggil, istilah ke apa panggil dah, nak lambar ke apa pun. Dah. Dia kena, kalau kita nak jalan-jalan pun boleh tak. Kalau nak berhenti pun boleh, tapi lah mana pun kena start mula kat tu lah. Kena start kiri mula. Jangan degok lebih daripada Hajarul Aswad lah. Dia kena start mula betul-betulnya. Alik kiri kita betul-betul start dengan Hajarul Aswad dah. Jangan salah kau menghadap ke Hajarul Aswad ataupun sunat. Kita cium ke apa. Lawan je lah. Lawan je dah. Lawan je lah dah. Dan demikian lagi sunat berhadap kepada Ka'batullah tak kala melihat Ka'batullah itu dahulu daripada memulai tawaf. Ngadap Kaabah dulu sebelum tawaf. Belum start tawaf tengok Kaabah dulu. Kata Azra'i bahawa wajib menghadap Ka'batullah itu dengan dada tak kala memulai tawaf. Start tawaf memula tu tengok dada dulu deh. Bukan start nak bahu kiri lalu. Dan mujtahid dia inilah sudah pun kita ngadap kiblat juga. Kesempurnaan pekerjaan yang dipelihara akan sempurna lah. Pelihara dah. Jaga benda gitu lah. Jadi start tu betul moleknya ngadap ke Hajarul Aswad dah. Lepas tu paling kiri dah biar bahu kiri bahu gerak dah gitulah. Ketujuh, hendaklah ada tawaf itu 7 kali dengan yakin jikalau pada waktu karahiyah sekalipun. Dan demikian lagi tawafnya jikalau berkenderaan dengan tiada uzur sekalipun. Kena yakin. Tetapi jikalau ditinggalkannya suatu langkah daripada 7 kali, jadi naik kenderaan apa boleh lah. Kalau kau yang molek kalau mampu dah. Tapi lah mana pun. Kalau naik kenderaan orang dukung orang apa bubuh dalam
kursi roda ke gapo tolak jadilah dah. Walaupun dia sihat boleh jadi juga. Sah juga dah. Tak jalan pun tak apalah. Nah, asal ke bahu kiri ni. Lepas tu, jika tinggalkannya suatu langkah daripada 7 kali tu, atau kurang daripada suatu langkah, maka tidak sah tawafnya lah. Tak cukup. Maksudnya ada, tak cukup lah. Menghadap ke kiblat. Bahu kiri tu ada masa langkah dia tak ikut menghadap kiblat belaka, tak sah dia katanya. Dan jika syak ia daripada bilangan tawaf, maka diperpeganginya lah dengan yakinnya, seperti pada rakaat sembahyang dah. Kalau misalnya kita kalau 3 ke 4 ambil 3 begitu juga. Kalau 9 ke 7 ambil 9, kalau 5 ke 4 ambil 4 gitu, ambil kurang. Tapi sunat baginya yang mengkabulkan bilangan tawaf dengan kata orang akan kurang tawafnya, melainkan tiada dikabulkan akan genapnya. Jikalau kata orang banyak sekalipun. Ni masalah juga ada mazhab kita ni, dia tak berapa percaya kau ke, dia percaya dia sendiri mengikut dia lah. Dia kata nak kira nah. Dia kira kan genap lah. Dia supaya begini lah. Dia kira ambil aku ke dah. Kalau ada orang kata kurang, tak cukup munai dah. Ada orang kata cukup dah 7 dah. Kena ambil aku ke. Munai kata gitulah dah. Kalau tanya pendapat orang lah. Ke-8, hendaklah ada tawaf itu dalam Masjidil Haram. Di luar Ka'batullah. Dia tak boleh dalam masjid, dalam itulah. Tak boleh luar Masjidil Haram. Dan tak boleh pula di luar di dalam Kaabah. Dia kena luar Kaabah. Dan Syazarwan, iaitu kuminya dan hajarnya. Ni apa panggil? Hajar, itulah hiji Ismail dah. Maka jangan termasuk dalam segala tubuhnya hingga tangannya dan kainnya sekalipun. Jangan tak boleh masuk dah. Tangan dia tak boleh masuk duk jamah. Hajar hiji Ismail tu kan. Luar Kaabah tu ada buat likung bulat tu dah. Jadi tak boleh sentuh pun tak boleh dah. Kaabah pun tak boleh sentuh nak masa tawaf tu, lepas tawaf sentuhnya dah. Kalau sentuh tu Hajar Aswad je boleh dah. Tu kalau boleh lah, ni ramai orang dah. Seperti firman Allah Ta'ala, wal yattawafu bil baitil atiq, yakni hendaklah mereka itu tawaf pada Ka'batullah. Ataupun Syazarwan itu iaitu di diwal yang pendek, tingginya di 2/3 hasta yang berhubung dengan diwal yang tampak berlanjutan antara rukun Yamani dan rukun Gharabi dah. Jadi hak ni dinding tu lah. Dinding Kaabah lah, jangan duk sentuh lah dah. Masa tawaf lah. Tengah tawaf tu tak payah sentuh lah. Dia hanya boleh sentuh je. Hajar Aswad sajalah. Dan rukun yang banyak. Hak lain tu boleh sentuh dah. Walaupun hiji Ismail pun tak boleh sentuh. Tak jadi tawaf je seolah masuk ke Kaabah lah. Kena tak cukup lah. Hak tawaf tu je kira tak boleh tak dapat lah tawaf tu. Dia kena kira semula lah. Kira tawaf hak sentuh tu kira tak jadi tawaf dah. Tiada Syazarwan itu pada pihak bab dan hajar. Melainkan antara Hajarul Aswad dan bab dan itulah bab. Maka hajar itu daripada bumi Ka'batullah juga adalah jauhnya daripada diwal Kaabah, dinding Kaabah lah. Allah tu 6 hasta, maka apabila masuk suatu suku daripada badannya atau kainnya pada huai buminya atau hajarnya, Hajar Ismail dah, hiji Ismail dah, bidik Ismail, atau di dindingnya, maka tidak sah tawafnya. Gini lah, jangan masuk lah, jangan sentuh, jangan masuk lah. Lepas kalau kita keluar tak apa dah dah. Ni kalau jangan rapat dah lah dah. Dan demikian lagi tiada sah tawaf jika ada lagi ia dalam Hajar Ismail, maka hendaklah ia ingat tak kala mencium akan Hajar Aswad kerana termasuk kepalanya pada suatu suku daripada Kaabah. Dah. Maka wajiblah ia menetapkan kedua kakinya pada tempat ia berdiri hingga selesailah ia daripada mencium Hajar Aswad. Lagi ia berdiri betul, maka tawaf ia dah. Kalau dia cium Hajar Aswad tu, dia tak ngadap dah kiri bahunya. Dia sapa ke Hajar Aswad, betul-betul sapa, baru berhenti, baru palih ke Hajar Aswad, baru cium. Dia masuk ke Kaabah, dia tak jadi tawaf sekejap. Dia kena duduk semula straight, duduk menghadap kiri balik,
betul-betul enggak ada kiri, boleh start mulanya. Gitulah yang kata dia. Start semula tu kena start betul-betul atas line Hajar Aswad lah. Dah. Bahu kiri tu betul-betul menghadap Hajar Aswad, baru start. Janganlah ke depan sikit lah. You kena biar betul-betul. Tu cerita masa mudah. Masa orang tak amal. Lah ni tak tahulah dah. Nak tepuk orang ramai-ramai dah. Jadi, payahlah sikit dah. Dah sekali biasanya kalau dia cium gini, tolak korang lah ke depan dah. Tak boleh nak undur balik dah. Dah sekali tawah tu tak jadi, kena start mula. Dia ke skor tawah dia tu kira hilang lah tawah dia. Kena start mula daripada tu. Daripada start mula daripada Hajar Aswad semula dah. Dia cium biasa tahu lah. Kita tengok tu macam orang tepuh lah. Apa dia ramai kan. Jadi kesok dah tak boleh betul-betul bahu dia tak boleh kiri dah. Nak start semula situ dah. Kalau boleh lah kita tak lepas tawah lah kena cium juga lah. Nah, kalau masa walaupun kata istilah ataupun cium tu molek masa tawah tu gitu keadaan kita lah ni orang. Bukan pun zaman dulu cerita zaman dulu boleh nah dah. Tak tahu lah baca gapo tak tahu lah. Syahadat adalah sunat tawaf itu amat banyak. Pertama hendaklah ia tawaf dengan berjalan. Tu sunat ni. Naik kenderaan tu kuatlah sunat nah. Jikalau perempuan sekalipun sunat berjalan, maka tawaf berkenderaan dengan tiada uzur itu terutama. Jangan ia mengerjakan dia. Naik kenderaan tak boleh lah. Dan makruh tawaf dengan merangkak. Makruh. Kedua, hendaklah ada ia tawaf dengan tiada berkaus. Tidak berkasut. Gapalah. Walaupun stocking ke apa dah. Tak payah pakai stocking. Ketiga, memendekkan langkah supaya berbanyak beroleh pahala. Yang keempat, istilam akan Hajar Aswad, iaitu mengucup dengan tangannya pada pertama tawaf. Tawaf pertama molek benar tak? Kalau boleh lah. Tawaf yang pertama tu kucup. Hajar Aswad. Dia kata tawaf pertama, bukan tawaf lain. Kelima, mencium dia serta menghantarkan dahinya atas Hajar Aswad 3 kali. Dan dikerjakannya seperti yang demikian itu pada tiap-tiap tawaf. Maka jika ia tiada dapat mengerjakan demikian, itu kerana terpadat-padat dah. Maka istilam dah ia dengan tangannya. Maka jika tiada dapat dengan tangannya, maka dengan kayu. Maka diciumnya lah akan kayu itu dah. Ni kalau tak boleh. Cerita ni zaman dulu belakangnya tak. Boleh sikit. Kalau tak boleh tangan, dengan kayu dah. Mada mencium ya dengan kayu itu, maka jika tiada dapat juga dengan kayu, maka diisyaratkannya lah dengan tangannya. Maka diciumlah dengan tangannya itu. Jadi tak boleh juga buat isyarat. Seolah-olah kita tengah gerak. Kalau dia tak boleh nak berhenti mana. Orang ramai kan. Dekat sampai ke tawaf, seolah kita lambat, seolah cium, kita percium tangan. Gitulah nah. Nak paling depan tak boleh juga. Biar jalan lagi tu lah. Sebabnya takut tepuh orang kita ni, bahu kita lari daripada kiri lah. Pasal benda ni sunat, sedangkan ke kiri tu wajib dah. Dan jangan diisyaratkan mencium itu dengan mulut. Dah, jangan buat gitu, buat mulut saja dah. Ambil tangan, tak boleh sentuh tangan. Lambai buat isyarat tangan, lepas tu baca tangan dah. Kerana demikian itu keji lah cium mulut. Nampak mu cium mulut, nampak uduh, nampak tak? Nampak cuma lelak cium gitu. Jauh tak kita mak. Buat istilam kita seolah kita syarat macam kita jamuh lah dah. Buat lelak jamuh. Pasal tak nak pergi apak tak boleh dah. Lepas tu baru cium tangan gitu dah. Dan sunat istilam tu dan isyarat itu dengan tangannya, maka jika tiada dapat dengan tangan kanan, maka dengan tangan kiri pun tak apa dah. Kalau tak boleh juga nampak orang tengah tolak kita terlegak. Nak orang gini pun payah dah. Balik kiri pun tak apa. Tapi molek dari kanan lah kalau kita boleh buat isyarat kita boleh tolak dah. Pasal kita lagi kiri payah sikit. Kalau payah juga kan pakai gini. Nah kata dah. Pakai tangan kiri dah. Keenam, istilam akan rukuk yang mani dengan tangannya serta diciumnya akan dia. Maka jika tiada dapat yang demikian itu, maka diisyaratkannya dengan tangannya atau kayu, dan janganlah diciumnya akan dia. Jadi dia kata lain sikit hak rukun yang mana ni. Rukun Hajar Aswad tu molek cium lah dengan kayu ke apa ni. Tapi kalau rukun yang mana ni buat syarat saja. Lambat soalan setuh gitu saja dah.
Dah. Kalau sentuh sungguh lah baru cium dah. Kalau tak sentuh kan, muka jauh kan. Kalau syarat saja, tak payah cium tangan lah. Dan jangan istilam dah. Kata dah. Tak payah macam Hajar Aswad lah. Hajar Aswad lebih utama lah. Jangan mencium akan dua rukun yang lain. Dua rukun lain tak boleh. Cium kau jamuh tak boleh dah. Dan istilam lain daripada Hajar Aswad dan rukun yang mana itu saja dah. Itu saja mubah juga dah. Hak lain tak boleh dah. Dan sunat mengerjakan segala yang tersebut itu pada tiap-tiap kali tawaf, tetapi pada yang kasarnya, pada ganjilnya terlebih ma'akal dah. Pada tawaf yang ganjil lah 1, 3, 5, 7 dah. Ketujuh dah. Membaca zikir dan wirid daripada Nabi SAW atau salah seorang daripada segala sahabat Nabi, iaitu dibaca pada pertama tawaf. Bismillah wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh baca lah kita tak boleh ni. Dalam buku nak pergi haji tu banyak dah, tapi dia masa tawaf ni nak kalau ibu tu nak takut sesak, takut pecah dari kumpul dia gerombol ni dah. Jadi biasanya kalau dia jadi tak terbaca, baca Rabbana atina fid dunya hasanah hak tu dah, boleh hak tu banyak kali dah. Sebab nak baca, nak tengok takut tepuh orang lah, takut terbabah kursi dah. Jadi tak ingat bilangin lah, duduk urusi macam-macam masalah dia ramal orang kecil-kecil perut dah. Yakni dengan nama Allah dan Allah jua yang maha besar Tuhanku, tawafku ini dengan percaya akan dikau dan mentasdikkan, membenarkan kitabmu dan menyampaikan janjimu dan mengikut akan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca daripada pihak bab. Ni dia kata itulah pertama tawaf dah. Dan membaca pada pihak bab, pada pihak pintu dia. Allahumma innal baitika wal haramika wal amn amanika wal abdu abdika wa hadha maqamul aid bika minan nar. Kita tengok pada pihak pintu mana tak ada nak. Ya ni Tuhanku, bahawasanya bait ini baitmu dah, rumahmu dah. Dan haram ini harammu dan aman ini amanmu dah. Dan inilah tempat yang melindungi dengan dikau daripada api neraka dah. Dan dengan melindungkan dengan dikau, maksudnya minta Allah tolong kita lah daripada api neraka dah. Dan membaca antara dua rukun yang mana itu? Antara dua rukun yang mana itu? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma qin'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif ala kulli ghaibatin li bi khairin. Antara rukun yang mana dengan tugas sana? Dengan Hajar Aswad. Yani hai Tuhanku, anugerahilah kerana anugerahi kiranya akan kami di dalam dunia kebajikan dan dalam akhirat kebajikan, dan kau peliharakan kami daripada siksa api neraka. Tuhanku, pada akan kiranya akan daku pada barang yang engkau anugerahi, berkatilah dia. Kiranya rezeki akan daku dan engkau beri berkat akan daku dalamnya. Dan engkau gantikanlah kiranya akan daku tiap-tiap yang lenyap bagiku, dan mudah-mudahan ilah kita minta Allah Ta'ala ganti kita lah dengan kebajikan. Dan sunat ia minta doa akan barang yang dikendakinya, dan doa yang warid daripada hadis itu terafdal daripada yang tiada warid dan tiada warid daripada Nabi lah. Jadi doa tu boleh belakang doa apa, tapi hak Nabi ajar tu lebih baik dah. Dan membaca Quran itu terafdal daripada membaca doa yang tiada warid dalam hadis. Kalau tak ada arah lah, baca Quran pun boleh masa tawaf, daripada doa kita rekos tinggi lah. Dan sunat membaca segala doa itu dengan perlahan-lahan, dan lagi sunat membaca, bukan baca kuat dah, baca kita dengan suara kita dah. Dan lagi sunat membaca doa itu pada tiap-tiap kali tawaf. Bukan baca so lagi. Baca doa tiap kali tawaf. So lagi doa tu tidak baca kuat, setengah tu ikut rombongnya dah. Ada sore Cik Haji tu nak ajar baca ramah, tak perlu siapa tahap tu dah. Doa masing-masing dah, tak perlu ajar baca ramah ke apa, doa masing-masing. Dan tiada sunat bagi perempuan dan khunsa istilam dan mencium. Otin tak molek dah.
pergi rapat dengan Hajar Aswad lah. Nak istilah apa ni tak molek kes tu lah. Dan menghantarkan tangan atas Hajar Aswad melainkan jika ada sunyi tempat tawaf daripada laki-laki. Boleh tapi syarat dia jangan ada laki-laki dia. Tak begitulah bercampur gaul dengan laki-laki dia. Tak tahu tengah malam lah ni, tak tahu lah sama lah zaman dulu ada tak. Benda ni orang masuk mu tak tahu masa mana boleh. Ke-8, berlari-lari bagi lelaki-laki pada 3 kali tawaf yang pertama. Dan tawaf yang keempat kali yang lagi tinggal itu diperlahankan. Jadi memula tu dipanggil dari jalan macam lagi-lagi lah, lagi-lagi anak dah. Pada 3 tawaf yang pertama, 4 tawaf yang berikutnya barulah jalan perlahan. Dan makruh meninggalkan berlari-lari itu pada tawaf yang ada, kemudiannya sa'i. Jadi kata makruh meninggalkan berlari itu pada tawaf yang ada kemudiannya sa'i. Pada haji atau umrah. Jikalau ada ia orang Mekah sekalipun. Jadi dia ni ada tawaf yang ada sa'i. Tawaf yang ada sa'i tu lagi penting lah. Kalau tak buat jadi makruh dia. Biar 3 round pertama, 3 round pertama tu dia lari anak-anak, 4 round terakhir tu dia lari jalan biasalah. Terutama ada sa'i. Ada sa'i ni tawaf umrah, tawaf qudum gapo lah dah. Tawaf tak ada sa'i ni tawaf lain-lain lah. Tawaf ifadah lain itu tidaklah tekan benar dah. Maka jika ia berlari pada tawaf qudum dan sa'i, ia kemudian maka janganlah ia berlari pada tawaf rukun. Kerana sa'i kemudian daripadanya itu tiada disuruh mengerjakan dia. Tawaf ifadah ni tak ada sa'i lah. Tawaf biasanya kalau kita buat haji tamattu, biasa kita Malaysia ni. Kita akan tawaf gitu, kita niat umrah dulu dah. Dan umrah tu kita akan buat tawaf qudum dan kita kena sa'i dah. Kita sa'i baru cukup, barulah jadi umrah lah. Jadi masa tu kenalah kita buat 4 kali tu kita 4 kali tu kita macam hunggar lah, lari anak-anak, lari anak hunggar sikit dah. Seluruh dah. Lepas tu barulah kita jalan kaki 4 round seterusnya dah. Kerana apa? Kerana ada sa'i. Tapi lepas tu kita akan buat tawaf rukun, tawaf ifadah ni. Tawaf ifadah ni dalam pakai biasa dia boleh dah. Tak mesti pakai ihram itu dah. Dan pakai biasa pun kita boleh tawaf dan kita tak perlulah hunggar gitulah 3 kali hunggar, 3 kali lari anak tu tak perlu dah. Dan demikian lagi janganlah ia berlari-lari dalam tawaf wida'. Selamat tinggal tawaf terakhir nak pergi keluar daripada Mekah. Tawaf wida' pun tak perlu lagi dah. Dan jikalau ditinggalkannya berlari yang 3 kali itu, maka janganlah ia mengerjakan dia pada 4 kali tawaf yang lagi tinggal lah. 3 kali tawaf pertama itu unggah dah. Tawaf ke-4 baru nak unggah, ke-5 kening nak unggah, nak ganti tak payah kata dah. 3 memuluk je. Atau ditinggalkannya berlari-lari 3 kali itu pada tawaf qudum. Yang ada sa'i, yang ia sa'i daripadanya, maka janganlah ia mengerjakan dia pada tawaf rukun ni. Tak boleh lah dia nak ganti nanti tawaf rukun lah, tak ada nak lagi 3 kali pertama mula tawaf ni, tak perlu dah. Ini masa tu saja nak ganti masa lain tak boleh nak. Benda tu pun sunat ni. Banyak ni kita bak tawaf saja ni. Seperti mana? Sikit lagi. Berapa ni kata ni? Ke-9, berselendang bagi lelaki pada tawaf yang ada kemudiannya sa'i. Selendang ni maksudnya dia bahu ni. Alik kiri tu terbuka ni. Dan demikian lagi berselendang pada sa'i antara Safa dan Marwah. Dan makruh meninggalkan dia, maka berselendang itu iaitu dijadikannya cadar itu di bawah ketiaknya. Kain itulah, kain sebar dia tu. Kain selimut dia dan cadar dia panggil sini. Di bawah ketiaknya kanan dan dibukakannya akan bahunya kanan. Jika dapat dan jadikannya 2 penca cadarnya kepada bahunya kiri. Gini. Bukan buka alik kanan bahu kiri, bahu kanan buka dia. Kalau kiri tu tutup kain, bahu kanan buka. Tukar ni. Jadi bahu kanan tu tok kain tu bawah tiak. Lepas tu sebalik kiri dah. Jadi tak buka alik kanan. Dia ada khilaf ni. Ada mazhab kata tawaf memula je. Lepas tu lain itu tidak. Tapi mazhab kita ia kait dengan sa'i.
tawaf yang ada sa'i itu, maka boleh buat gitulah. Tawaf tak ada sa'i itu tak perlu buat gitulah. Lebih kurang dekat-dekat dah kira pendapat tu dah. Jadi semua umrah berapa kali buat ni boleh buat gitulah. Mengikut mazhab kita, mazhab lain pula kata tak mula mari dia sampai Mekah je dah. Boleh buat gitu dah. Habis itu. Ke-10, hendaklah ia tawaf hampir dengan Kaabah Allah kerana mengambil berkat lagi mudah istilam dan mencium dia. Maksudnya rapat dengan Kaabah lagi baiklah. Jika dapat tetapi jika sukar yang demikian itu, maka terutama ia tawaf jauh daripadanya, melainkan dihampirinya pada tawaf yang pertama ni. Maksudnya tawaf pertama lah, start situ. Kelepas juga biarlah. Dan kesudahannya rapat. Maka sunat baginya istilam jikalau padat manusia sekalipun kalau boleh Dan sunat bagi perempuan dan khunsa tawaf jauh daripada laki-laki, sekira-kira jangan bercampur dengan mereka itu. Rutin untuk bercampur tawaf dengan laki-laki. Ke-11, mualat antara tiap-tiap tawaf. Yang 7, supaya keluar daripada ikhtilaf ulama yang mewajibkan dia. Di mualat ni sama terus lah, tak boleh berhenti dah. Tapi maksudnya janganlah sambung lewat benar dah. Nak kecing berak boleh, berhenti mata, kecing berak ambil semaya ke apa, sambung dah. Boleh sambung. Contoh je buat 2 tawaf. Masa nak kecing, berhenti mata, kecing. Sambung lagi 3, 4, 5, 7 kan. Gitulah. Dan makruh meninggalkan mualat dengan tiada uzur lah. Maka uzur itu seperti hadar berjemaah. Di tengah tawaf, orang start semaya jemaah. Ya betul lah, semaya jemaah dulu. Atau kedatangan suatu hajat yang tiada mengerjakan dia, iaitu qada hajat. Tengah tawaf ketiga, nak kecing, nak berak. Gilah tawaf kecing berak. Kecing berak dulu baru tawaf dah. Dan makruh memutuskan tawaf yang fardu seperti ia menanamkan mayat atau mengerjakan sunat rawatib. Jadi tawaf rukun, tawaf fardu ke apa ni? Tak molek dah. Dia bukan terus haram, makruh ni. Kalau pergi semaya mayat dulu dah ataupun sunat rawatib dah. Dia sudah tawaf dah moleknya. Gitulah. Ke-12, berniat pada tawaf rukun tetapi wajib mengucap ia berniat tawaf yang tiada rukun dan pada tawaf weda'. Berniat pada tawaf rukun. Wajiblah kau niat dah. Tawaf mana-mana. Dia kena niat belakang lah senin. Yang ke-13, hendaklah ia sembahyang 2 rakaat kemudian daripada selesai tawafnya. Dan hasillah 2 rakaat itu seperti yang telah tersebut pada sunat ihram ni. Semaya gap-gap apa? Tupai semaya lain pun tak apa dah. Dan sunat membaca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua kemudian daripada Fatihah surah Al-Ikhlas macam sunat subuh biasalah dah. Ke-14, hendaklah ia sembahyang 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Itu terafdal, dan jika tiada sembahyang di sana maka terafdal ia sembahyang dalam Ka'batullah. Kalau boleh macam ni. Dah ni tak boleh berlaku dah. Raja gitu boleh masuk ya. Jadi semuanya di itulah haji maqam Ibrahim dah. Tempat Nabi Ibrahim diri dah. Dan jika tiada ia sembahyang di sana maka sembahyang ia kesudahan hajar dah. Hajar Aswad dia tak? Dan jika ke hijri Ismail. Dan jika tiada ia sembahyang di sana maka sembahyang ia di sisi bab, di sisi pintu masjid. Dan jika tiada ia sembahyang di sana maka sembahyang ia pada barang tempat daripada Masjidil Haram lah, boleh berlaku. Dan jika tiada ia sembahyang di sana maka sembahyang ia di rumah Siti Khadijah. Rumah Siti Khadijah. Dah ni jadi apa pustaka dah. Tak jadi tu lah nak mana lah. Dan jika tiada ia sembahyang di sana maka sembahyang ia pada barang tempat yang dalam Mekah. Lain Mekah boleh lagi dah. Dan jika tiada ia sembahyang di sana maka sembahyang ia pada barang tempat haram. Tanah haram lah semua sekali dia. Dan jika tiada ia sembahyang di sana maka sembahyang pada barang tempat yang dikendakinya. Luar tanah haram boleh juga. Dan barang manakala dikendakinya maka tiada luput sembahyang 2 rakaat itu melainkan ia mati. Boleh lagi sembahyang sunat ya. Dia mati buat tak boleh. Dah. Dan sunat ia menyaringkan membaca Quran daripada ketika maghrib hingga terbit matahari. Dan jikalau dihubungkan tawafnya itu dengan tawaf yang lain,
Kemudian maka sembahyang ia kerana tiap-tiap tawaf itu 2 rakaat. Atau banyak tawaf dengan 2 rakaat itu pun harus juga. Lagi tiada makruh. Tapi tak afdal ia sembahyang kemudian daripada tiap-tiap tawaf 2 rakaat. Dia tawaf banyak kali setengah mana pun. Yang maulidnya setiap kali tawaf sudah 7 kali tawaf tu 2 rakaat dah sembahyang dah. Dan makruh makan dan minum dalam tawaf. Tak batal tawaf dia makan minum dah. Makruh. Dan mengantarkan tangannya pada mulutnya dengan tiada hajat. Tak tangan tak mulut. Tak ada hajat, makruh. Atau diperpancakan pencakan jarinya. Gan buat jari gan ni. Tak boleh masa tawaf. Dan demikian lagi makruh tawaf dengan barang pekerjaan yang masyghulkan dia, seperti ada ia berkehendak qada hajat. Tengah-tengah tawaf boleh berok nak berok kecil tak boleh lah. Qada hajat besar atau kecil atau berangin tahan ketuk ke apa dak. Bagi tak boleh berlakulah. Dan demikian lagi makruh tawaf serta sangat ia berkehendak kepada makan. Nak makan lapar tapi berok nak tawaf tak boleh dah. Dan meninggalkan berkata-kata dalam tawaf itu terutama melainkan dengan kata-kata yang kebajikan juga. Nasihat benda molek ke apa tak apa. Tapi hendaklah ia dalam tawaf dengan hadir qalb, dengan hadir hatinya dan melazimkan sopannya. Masa tawaf tu moleklah dia hati perut dia. Biar ingat Tuhan molek dah. Jangan ngoyak kok silah kelai dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.